Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Kuliah petang ni berkaitan dengan pasaran wang dan analisis kelo LM. Okey, jika kita lihat kepada tajuk ni sahaja pun kita dah tahu keseluruhan tajuk ini ataupun kuliah ini adalah mesti berkaitan dengan pembentukan kelo LM yang asalnya berada daripada pasaran wang. So, bila sebut je pasaran wang, kalau ditanya apakah bentuk keluk yang mungkin yang terlibat adalah keluk LM. Berbanding dulu kita belajar sebelum MIT pasaran barangan kan, dan analisis dia keluk adalah keluk IS. So di sini pasarannya adalah pasaran wang dan keluk dia adalah keluk LM. Perincian yang kita akan pelajari ialah berkaitan dengan teori permintaan wang Keynes. Ini kita telah pun belajar tapi kita ulang sedikit lagi. Permintaan keluk Keynes dan penawaran wang. Apakah yang dimaksudkan dengan LM? Definisi LM. Okey. Kemudian penerbitan keluk. Okey, penerbitan keluk boleh secara dua, satu secara rajah dan satu lagi secara algebra. Okey, maksudnya matematik dia bagaimana nak bentuk keluk LM tersebut. Dan bila kita terbitkan keluk tu, kita mesti dapat titik keseimbangan. Bagaimana pula dengan titik-titik yang tidak berada dalam keseimbangan? Kita juga akan cuba analisis ya. Dan kita akan bincang tentang kecerunan keluk. Okey. Kemudian keluk tu boleh ke kiri ke kanan. So keluk tu akan berganjak ke kiri ke kanan. Apa faktor yang mempengaruhi? Kat sini jelas dua faktor. Dan kita lihat kepada jeda klasik, Keynesian dan pertengahan bagi keluk LM. Okey, kita teruskan dengan lihat dahulu tentang teori Keynesian. Apa Keynesian kata? Okey. Bab yang sebelumnya dah pun kita rujuk bahawa Keynesian kata wang diminta untuk tiga perkara ini ya, tiga tujuan ini. Sama ada untuk urus niaga, kita nak beli barang, nak beli nasi lemak pagi-pagi, nak beli teh tarik makan tengah hari dan sebagainya. So, wang diminta untuk urus niaga. Begitu juga kalau kita sakit, kita demam, kita perlu berjumpa doktor, maka kita perlukan wang untuk tujuan urus awasan. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk spekulasi. Okey. Kat bawah ni saya jelaskan lagi ya. Permintaan wang tu untuk urus niaga bermaksud kita nak beli barang-barang keperluan termasuk perkhidmatan, dan keluk dia berhubung positif dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak kita minta wang untuk perbelanjaan urus niaga. Begitu juga untuk awasan ya. Untuk awasan hubungan dia adalah hubungan positif dengan tingkat pendapatan. Ini bermakna semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin kita meminta wang untuk tujuan awasan. Manakala yang ketiga tadi adalah tujuan kita memegang wang adalah untuk spekulasi ya. Di mana kita akan membeli aset keuangan yang akan memberikan pulangan bunga kepada kita seperti bond untuk dapatkan keuntungan. So, permintaan dia ni hubungannya adalah berbentuk hubungan songsang. Okey? Dengan tingkat pendapatan. So, kita boleh kita boleh bentukkan ketiga-tiga permintaan ini dalam bentuk persamaan. Kalau bab sebelumnya, bab 6, kita dah lukis pun keluk macam mana keluk permintaan wang untuk urus niaga, macam mana untuk awasan, macam mana untuk spekulasi. Okey, kita dah tahu dah dalam minda kita dah tahu dah keluk dia. So sekarang ni kita bentuk dalam bentuk persamaan, di mana MD money demand sama dengan money demand untuk transaksi plus money demand untuk spekulasi. Okey, dan ini kalau kita buka setiap satu ini, ingat tak dalam chapter 6, kalau lupa boleh refer balik chapter 6. So kita ada MD sama dengan K1Y, di mana K1, K0 maupun K2 adalah pemala. Yang pertama berfungsi kepada Y, maka tentulah dia permintaan wang untuk transaksi dan juga awasan. Manakala K0 tidak ada sebarang pemboleh ubah anu
yang dipengaruhinya ini adalah satu pemala ya. Dan tolak K2R ini adalah untuk spekulasi. Ingat ya, hubungan dia negatif. So kita dah tahu ini untuk urus niaga, ini untuk satu pemala, dan ini adalah untuk perkali bagi spekulasi. So ini adalah persamaan lengkap dia ya. Okey, persamaan namun begitu penawaran wang ditentukan oleh budi bicara institusi. Kalau bagi kes Malaysia, penawaran wang ini permintaan wang ya. Sebab kita nanti nak bentuk keseimbangan, kita mesti dapatkan keseimbangan money supply sama dengan money demand. Tapi money supply ini ditentukan oleh bank negara. Okey, penawaran diandaikan eksogen dan fungsinya adalah MS. Okey, kita sambung lagi 7.3 definisi kilo LM. Apa dia kilo LM? Okey. Kilo LM adalah satu kilo yang menunjukkan kombinasi R dengan Y dalam keadaan keseimbangan di dalam pasaran wang ya. Okey, dalam pasaran wang. Dia sama seperti kilo IS dahulu, adalah R dan Y tetapi dalam pasaran barangan. Manakala sekarang ni LM dia menunjukkan kepada kita tingkat keseimbangan kadar bunga dan pendapatan tetapi dalam pasaran wang. Okey. Apabila digabungkan semua titik sebagai setiap kombinasi kadar bunga dan pendapatan, maka kita dapat membentuk satu kilo LM. Dan kita akan bentukkan nanti kilo LM tu bagaimana ya. So kat sini saya bagi definisi dengan jelas, you all boleh baca. Okey, kilo LM secara umumnya adalah berbentuk positif di mana dia menunjukkan kombinasi tadi kan. Contohnya kombinasi R0 dengan Y0 ada satu titik, R1 dan Y1, maksudnya pada pendapatan Y0 di mana tingkat kadar bunga yang maksimum baginya, yang sesuai baginya ataupun yang seimbang baginya. So kita plotkan satu titik A, satu titik B, masing-masing pada R0, Y0, R1, Y1. Kita sambung kedua titik ni, kita dapat bentuklah keluk LM. Tapi dengan terperinci bagaimana nak bentuk keluk ni nanti kemudian kita akan bincangkan ya. Okey, yang ini ya, 7.4 kita nak terbitkan keluk tadi. Okey. Keluk LM diterbitkan dengan menggunakan dua rajah sebenarnya. Ini adalah secara umumnya sahaja dia menunjukkan hubungan keseimbangan R0 dan Y0 dalam pasaran wang. Tapi bagaimana sebenarnya nak bentuk, mestilah menggunakan rajah ini ya, penerbitan dia. Okey, kita tahu tadi bahawa permintaan wang berfungsi kepada apa? Permintaan wang, keseimbangan dan pasaran wang berlaku bila money supply berinteraksi dengan money demand kan? Dan money demand kita tahu MD sama dengan money demand untuk transaksi plus dengan awasan dan campur dengan money demand untuk spekulasi. So mana formula dia? Formula dia di atas ini tadi kan. Money demand untuk money demand untuk transaksi dan juga money demand untuk spekulasi. Okey, so bentuk dia kita dah belajar dalam bab 4. Bentuk dia bercerun negatif dari kiri ke kanan. So MD yang asal ini adalah pada tingkat Y0 kan. Okey, so bila dia berintersect dengan money supply, maka kita akan dapat pada kedudukan money demand supply dia seimbang dan juga R yang seimbang. Di mana Y dia pada ketika ini, Y dia adalah Y0. So kita dapat plotkan, kita lukiskan satu lagi gambar rajah di sebelah kanan ini dengan melabelkan paksi tegak sebagai kadar bunga dan paksi mendata sebagai pendapatan. Kita dapat plotkan R0 tadi adalah di sini R0 dan kita associatekan dengan Y dia adalah Y0 ini kan. Jadi kita tandakan Y0, kita letakkan satu titik A di sini. Okey, ini garis ni telah pun disambung. Sepatutnya garis ni tak disambung dulu kan. Garis ni katakan garis tu tak ada sepatutnya dulu. Kemudian baru kita
disambungkan ya. Tapi dalam gambar rajah saya ni dah disambungkan. Okey, so kita dapat satu titik A. Kemudian, apa yang berlaku pada keseimbangan yang ini? Apabila berlaku peningkatan di dalam pendapatan. Nampak ni ya, Y ini Y kosong tetapi Y telah meningkat kepada Y1. Y yang lebih tinggi. So, bagaimana bila berlakunya peningkatan dalam Y, maka keluk money demand akan berubah kan? Dalam bab 4, kita dah pun mempelajari bahawa bila berlaku peningkatan dalam pendapatan. Okey, bila berlaku peningkatan dalam pendapatan, apa berlaku pada money demand? Sebab kita dah ingat, kita dah pun belajar bahawa money demand tadi, money demand, saya punya ink habis. Okey, money demand adalah money demand untuk transaksi plus dengan money demand untuk spekulasi. Okey, di mana yang transaksi ini adalah bergantung kepada Y. So, bila Y meningkat, maka money demand untuk transaksi meningkat. Jadi, ini menyebabkan keluk ini berlaku peralihan keluk daripada MD Y0 kepada MD yang Y1. So, peralihan dalam keluk money demand ini daripada money demand yang pertama kepada money demand yang kedua tidak diiringi oleh peningkatan dalam stok wang. Ingat, stok wang tadi ditentukan oleh kerajaan pusat kan? Okey, dia tidak boleh selalu diubah. Okey, so dia fix. Jadi, ini akan merangsang peningkatan dalam money demand akan merangsang kadar bunga untuk meningkat daripada R0 kepada R1. Okey. Bila R0 beralih kepada R1 dengan Y pendapatan dari Y1, kita boleh plotkan gambar rajah yang berikut, titik yang berikutnya, iaitu pada R1, Y adalah Y1, iaitu di titik B. Kemudian kita sambungkan titik A dan titik B, kita dapat bentuk keluk LM yang bercerun positif dari kiri ke kanan. Okey. So, bagaimana? Saya padamkan dulu ni. Nanti mengganggu. Okey. Okey, bagaimana nak bentuk keluk LM? Saya telah pun terangkan. Okey. You all boleh buat ulang kaji lepas ni. Okey. Penerbitan keluk LM boleh juga dilakukan secara algebra. Okey, dengan menggunakan persamaan matematik yang tadi yang kita telah pun bentukkan. Okey. So, kita dapati di sini bahawa pada keseimbangan MS mesti sama dengan MD. Di mana MD adalah permintaan untuk transaksi untuk money demand untuk transaksi dan juga money demand untuk spekulasi. Dan ada satu pemalar di sini ya. Kalau tak ada pemalar dalam equation, tak adalah. Kalau ada, just masukkan sahaja. Dan di sini awak boleh susun atur balik untuk mendapatkan nilai nilai dalam sebutan Y dia kan. Sebab selalunya kita buat Y di depan. Y sama dengan apa kan? Sebab itu merupakan persamaan pendapatan kita. So, dengan maklumat yang diberi seperti dalam jadual, seperti yang di hadapan ini, katakan kita ada MS sebanyak 2000, MD kita 500 campur 0.2 Y, tolak 600 R, kita dapat membentukkan ataupun kita dapat menerbitkan persamaan keseimbangan kita. MS di sini, di sebelah kiri, money supply sama dengan money demand kan. Kita masukkan saja equation tu. Dan kita tukar posisinya. 0.2 tinggalkan di sebelah kanan. Yang lain kita pindahkan ke sebelah kiri. So, 2000 tolak dengan 500 campur dengan 600 R. So, kita punya persamaan Y sama dengan 7,500 plus dengan 3,000 R. So, kalaulah ini adalah merupakan persamaan akhir kita sudah pun boleh mendapatkan keseimbangan jika kita diberi nilai R. R berapa persen? Dalam teks ini R 10% dan juga R 15%. So, masing-masing kita dapat kirakan pada R 10% Y keseimbangan adalah pada 7,800 sementara pada kadar bunga 15% nilai Y adalah 7,950 unit. Okey. Yang tadi kita bincangkan adalah
titik-titik Y dan R pada keseimbangan. Bagaimana pula titik-titik yang tidak berada pada keseimbangan seperti di rajah ini? Okey. Di sepanjang keluk ini, contohnya di sepanjang keluk ini, Y berada pada keseimbangan. Mungkin pada point tak ada number sini, you boleh tandakan. Mungkin dah lari ya. Mungkin point, katakan point X is okay. Bagaimana pada titik B, titik C, titik A, titik E? Okey. Okey, so ini saya rasa figure titik dia telah pun sedikit berubah, tak apa. Tapi yang penting awak faham. So di sepanjang keluk, titik-titik ataupun yang menghubungkan R dan Y berada dalam keseimbangan. Bagaimana di luar daripada titik yang tidak berada di atas garis ini? So mereka berada dalam ketidakseimbangan. Okey. Mungkin berlaku money demand lebih daripada supply ataupun money supply lebih daripada money demand. Untuk jelas, you kena kembali kepada rajah ini mungkin tadi kan. Tapi ambil satu rajah sahaja, tak payah dua-dua sekali ya. Jadi kita boleh lihat sama ada dia berada di sebelah mana ya. Di sebelah lebih money demand atau lebih money supply. Saya lebih suka kalau ambil satu rajah sahaja untuk kita bincangkan. Mungkin kat sini awak lukiskan, okey, satu lagi titik di atas ni, gambar rajah ni, lukiskan satu titik. Sekejap ya, saya enterkan dulu. Okey, saya enterkan macam tu. So, awak lukiskan satu keluk di atas sini. Okey. Satu keluk di atas sini. Okey. So, ini keseimbangan. Kita katakan Oops, sorry. Kita balik saya punya rajah. Money demand. This is money supply. Okay. So, pada kedudukan macam ini. Okay. Sekiranya berada di sebelah titik keseimbangan kita. Di sebelah kiri. Apa yang berlaku? Okey. Apa yang berlaku? Di sebelah kiri keluk ini, money supply lebih daripada money demand kan? So, di sebelah kiri keluk LM, kita dapati money supply. Garis tegak ini lebih daripada money yang condong ini. So, money supply lebih daripada money demand. Manakala di bahagian bawah ini pula, kita dapati bahagian sini ya. So, money demand, ini money demand dan ini money supply. So, di sebelah kanan keluk LM, money demand lebih daripada money supply. Awak kena faham ini sebab awak perlu merancangkan apakah tindakan yang berlaku apakah yang akan berlaku terhadap kadar bunga agar keseimbangan kembali balik kepada kepada keseimbangan. Okey, sebab bila berlakunya lebihan, sama ada berlaku lebihan dalam money supply atau berlaku lebihan dalam money demand, kedua-dua ini akan menyebabkan adanya tolakan untuk keseimbangan berlaku pada titik, kita namakan titik E lah. Ini dah lari sikit kan. Titik ini titik E. Okey. Okey. So, saya juga highlightkan di sini. Bahagian ini boleh kita jadikan sebagai bahagian tugasan kepada awak ya, untuk buat bacaan sendiri. Okey, so tugasan, apa yang berlaku di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey, apa yang berlaku di sebelah, komputer saya boleh touch semua dah lari. Okey, apa yang berlaku di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey.
Apakah yang berlaku di sebelah kiri dan sebelah kanan keseimbangan LM? Dan yang kedua, apakah perubahan yang perlu dilakukan untuk kembali kepada keseimbangan? So, ini merupakan tugasan pertama daripada kuliah yang ini ya. Okey, kita sambung lagi kuliah dengan 7.7 berkaitan dengan kecerunan keluk LM. Okey, so kita dah boleh melukiskan keluk LM tadi. Katakan ini adalah keluk LM kita. Kita nak tahu dia curam atau tak. Okey, curam adalah yang tegak bahagi yang mendatar kan. Rajah ni pun dah lari sikit, yang tegak bahagi yang mendatar. Okey. Tapi kan keluk ini merupakan keluk yang terbalik di mana perubahan menegak ini adalah perubahan dalam ni kan. Perubahan menegak adalah perubahan R bahagi dengan perubahan mendatar. Okey, ini pun dah lari keluk dia. Mendatar patutnya dekat sini ya keluk dia. Okey, jadi perubahan R bahagi dengan perubahan Y. Okey, dan persamaan kita tadi, kalau awak ingat persamaan kita adalah Y sama dengan, kalau saya tuliskan balik sini persamaan, kejap, insert. Okey. Persamaan kita tadi adalah okey, ini dia. Persamaan kita adalah copy persamaan kita adalah persamaan kita tadi adalah Y sama dengan 750 campur 300R. So, persamaan kita dalam bentuk sebutan Y. Tetapi, kecerunan kita ini adalah perubahan R. Which is R di belakang ni kan. Jadi, kita sebenarnya kena terbalikkan persamaan ini ke dalam sebutan R. So, 300R sama dengan Y tolak dengan 7,500 kan. Kemudian baru kita bahagikan. Jadi tak menjadi masalah, cuma kalau apa ni equation kita ni kita terbalikkan saja. So kita punya kecerunan nanti akan menjadi ini 3,000 per 1, dia akan jadi 1 bahagi dengan 3,000 kecerunan dia. So jangan panik dengan kecerunan tersebut, just terbalikkan saja equation. So, secara algebra, kecerunan juga dapat ditunjukkan di sini. Y sama dengan 750 campur dengan 3,000R, di mana ini merupakan perubahan dalam Y. dy per dr. Bila R berubah, so, bezakan terhadap R, kita dapat perubahan Y disebabkan oleh perubahan di dalam R sama dengan 3,000. Tetapi, yang kita nakkan kecerunan adalah perubahan R bahagi dengan perubahan Y. So, kita terbalikkan sahaja. 3,000 per 1 sama dengan 1 bahagi 3,000. So, kadang-kadang soalan dalam peperiksaan suka sangat bertanya, mana satu lebih curam, mana satu lebih landai. 1 bahagi 3,000 atau 1 bahagi 8,000. Contoh. Okey, yang mana lebih curam? Awak fikirkan. Okey. Selain daripada kecerunan, keluk LM juga yang boleh kita bincangkan adalah berkaitan dengan anjakan keluk tersebut. Sama ada keluk itu beranjak ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Faktor yang mempengaruhi anjakan keluk LM sama ada ke kiri atau ke kanan adalah yang pertama, penawaran wang. Money supply. Ingat, money supply kita katakan dia fix, tetapi mungkin juga money supply sama ada stok wang benar berubah ataupun memang stok wang nominal berubah. Kerajaan memberi tambahan penawaran wang kan? Okey, ataupun stok wang benar. Di mana kalau stok wang benar, harga berubah. Stok wang nominal sama, katakan 2 bilion, tetapi harga jatuh daripada RM1 kepada 0.5. Contohnya dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ekonomi kita dilanda COVID-19 kan? Di mana harga petrol jatuh, income kita jatuh ke? Mungkin income kita sama kan? Masih lagi 3,000 sebulan. Tetapi pendapatan benar kita nampaknya semakin bagus
bila kita berbelanja untuk minyak petrol. Kalau dulu kita kena bayar dalam RM2.40 contohnya. Tetapi sekarang ni RM1.50 sahaja. So, is it stok wang kita bertambah? Stok wang kita sama. Wang dalam pendapatan kita masih sama RM3,000. Tetapi untuk berbelanja ke atas minyak, stok wang benar kita sepertinya telah meningkat. Sebab berlaku kejatuhan di dalam harga minyak. Okey, benda yang sama juga dalam stok wang benar dalam kes ini ya. Penawaran wang boleh berubah ataupun berlaku perubahan fungsi permintaan wang melalui permintaan wang untuk spekulasi autonomous. Okey, kita lihat nanti. Yang pertama, kita ada berapa 4 set di sini. Awak boleh play around dengan set ini dan lihat perubahan-perubahannya. Set 1, contohnya di sini set 1, ini merupakan keadaan asal. Okey, inilah keseimbangan awak. Awak dapatkan selesaikan persamaan ini, MS sama dengan MD, so awak akan dapat Y sama dengan 1600 campur dengan 1000 R. Bila kadar bunga 5 dan 10, so awak dapatlah keseimbangan pendapatan. Bagaimanapun dalam set kedua, apabila kerajaan menambahkan money supply daripada 1000 kepada 2000 dengan andaian persamaan lain tidak ada sebarang perubahan dan kadar bunga yang sama juga, didapati bahawa pendapatan keseimbangan telah pun berubah. So, perubahan dalam tingkat pendapatan ini disebabkan oleh berlakunya pertambahan dalam stok wang. Okey, set yang ketiga, berlaku pertambahan dalam K0, pemala yang berubah. Okey, masih sama 200 di sini. Sama seperti asal tetapi pemala berubah. Bila pemala berubah juga akan menyebabkan perubahan dalam equation dan of course pendapatan keseimbangan boleh berubah. Dan set yang keempat, berlaku perubahan di dalam K0 pemala dan juga permintaan terhadap spekulasi. Bila permintaan terhadap spekulasi meningkat, apa yang berlaku pada persamaan keseimbangan dan begitu juga pendapatan keseimbangan. So, kesemua faktor ini jelas menunjukkan ianya telah pun mengubah keseimbangan pendapatan. Dan kalau kita plotkan keluk dia, ada keluk yang akan berganjak ke kanan selari, ada yang tidak selari. Terutamanya apabila berlaku perubahan dalam K0 ataupun spekulasi. Ya, di mana awak lihat sini, keluk tu mungkin sedikit miring dan sebagainya. Ya. So, ini perubahan dalam penawaran wang tadi. Okey, penawaran wang berubah ke keluk keluk LM berganjak ke kanan. Kalau perubahan penawaran berkurang, keluk LM akan beralih ke kiri. Okey, tambah kanan, kurang kiri. Okey, so ini kita kira pada kira 5% dan 100 dan 10%, awak dapat bentukkan keseimbangan yang baru. Kita plotkan saja dari yang atas tadi ya. Okey. Dan ini tadi bila berlaku perubahan permintaan wang spekulasi autonomous. Okey. So, wang spekulasi autonomous, ini dia punya gambar rajah yang menunjukkan sebab autonomous dalam ini ya. Y0 sama keseimbangan dia MD sama dengan K0 plus K kali dengan Y tolak ER. E terpulang pada equation, nak bagi 2000, 3000 ER ya, negatif ER. Okey, so bila autonomous berubah, so of course autonomous K0, K1 ni tadi berubah kan. So, keluk dia akan juga ke kanan selari ya. Ke kanan dan selari. Okey, ini keseimbangan dia. Keseimbangan dia ya. Pendapatan akan bertambah ke kanan ke kiri secara selari. Bagaimanapun, bagi
kes yang keempat tadi, kita dapati kes keempat bukan pemala ya. Dia punya fungsi dia yang berubah kan. Bila fungsi ini berubah, yang awal daripada 500 kemudian kepada 700R, so dia punya slope setelah pun berbeza. Slope mana yang lebih landai? Slope negatif 500 atau slope 700? Okey, kirakan. So kalau keluar dalam peperiksaan, you telah pun bersedia. Okey. Okey, so saya masuk yang akhir 7.9 berkaitan dengan jeda klasik, Keynesian dan pertengahan. Ini juga saya minta terangkan ketiga-tiga jeda di atas sebagai tugasan anda. Saya hanya rumuskan, okey, dalam jeda Keynesian kata apa? Dalam jangka masa yang sangat-sangat pendek. Okey. So, kalau manis LM kita akan berada pada keadaan yang sangat anjal. So, bila sangat anjal, apa yang akan berlaku? Okey, dalam jeda pertengahan, okey, kita punya LM bercerun positif dari kiri ke kanan, tetapi dalam jeda klasik LM berada tidak anjal sempurna. Dalam buku teks ada reason dan penerangan ketiga-tiga ini sengaja saya tidak elaboratekan supaya ia menjadi tugasan anda. Okey. So dalam bab ini saya berikan lagi 2 tugasan untuk dibaca dan disubmit ya. Sila submit tugasan di UKM Folio pada bila-bila masa sebelum markah final nanti saya berikan. Okey. So soalan latihan saya pun telah meminta you all buatkan soalan latihan ini dan juga upload di iFolio. Saya akan bagi sampai soalan 7 Saya juga akan siapkan soalan ini dan saya akan kongsi dengan anda jawapan bagi soalan tutorial kuliah 7. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang.